Assalamualaikum dan selamat datang lagi sekali ke Sembang Kahwin bersama pesona pengantin. So, hari ni kita ada sepasang lovebirds yang sedang baby moon, yang tengah tunggu baby nak keluar, iaitu Aida Jebat dan Nabil Mahir. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik tim biru, gitu. Okey. First of all, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Nabil dan Aida sudi luangkan masa dengan kita hari ini. So di malam-malam Jumaat malam Sabtu lah kan. Jumaat malam Sabtu ni mesti patutnya korang busy apa semua kan, nak melayan anak buah apa semua, tapi at least bersama dengan kita juga. Sebab kita nak bercerita tentang Bunting Pelamin. Macam tajuk kita hari ni, Bunting Pelamin Rezeki Pengikat Cinta Aida Jebat dan Nabil Mahir. Gitu. Kita nak bincang apa? Macam mana nak buat? Itu cerita semalam. So kita nak tahu macam journey korang melalui macam tak sempat nak honeymoon sangat, tapi walaupun beria lah tengok honeymoon dulu kan. Dulu tau. So first of all nak tanya, sihat ke tak? Alhamdulillah, sihat-sihat je. Tapi Aida recently dia mula muntah balik. Hari tu dah okey dah. Dia punya second trimester okey semua, tapi tiba-tiba dia mula muntah balik. Tak tahu kenapa, dah seminggu dah. Oh ya ke? Lembik lah sikit ni. Apa sangat kau duduk rumah? Itu hint tu. Tak rasa nak muntah. Alah, kita dah cakap awak. Dia bagi hint lah. Okey. Sebelum tu kita nak bukan sebelum tu. Okey, kita nak tanya, korang berkahwin masa tu pada 1 Januari tahun ni, betul? Betul. Kan? So itu macam permulaan tarikhnya lah, dan waktu tu pula macam musim pandemik kan. So boleh tak macam kita nak imbau balik, nak throwback balik kisah dan momen perkahwinan korang waktu tu. Macam apa tu? Mungkin masih segar di ingatan. Kan? So kongsikanlah dengan kita semua waktu tu. Kenapa? Ketawa gitu? Kita dah tengok dia ingat tak? Oh, okay. So antara korang berdua yang selalu tak ingat adalah Aida lah. Dia Kalau nak tahu, mengandung. sebenarnya patutnya kita kahwin bukan tahun 2021, tapi kita betul kahwin pada 2020. Sebab Nabil pilih tarikh yang macam nampak cantik lah, macam 20, 10, 20. Itu tarikh Nabil pilih sebenarnya. Tapi Aida macam taklah, I rasa tarikh tu tak kena. Pasal tarikh tu kenapa tak kena? Macam cantik je kan. Lepas tu dia macam how about 1/1/21. So macam kenapa 1/1/21? Kan? Saya pandang dia kan. Sebab you susah nak ingat anniversary nanti. Lepas tu terus golak. Macam tu betul kata je. Memang tak ingat apa ni. Oh, okay. Oh, pandai selamatkan diri Kalau saya bagi tahu dia 1/1 kan biasanya 31 hari bulan orang akan cuti untuk sambut New Year. So every New Year saya mesti ingat lah dia new anniversary gitu. Jarang sekali yang perempuan dia tak ingat tarikh-tarikh penting ni. Memang kalau saya dengan Nabil memang kita orang terbalik. Nabil masak, saya memang tak masak. Nabil masak yang sepakan. Sebut Nabil lah. Okay, so masa tu macam mana preparation korang, macam mana? Waktu tu kan pandemik, orang tak boleh datang lah, apa semua kena buat majlis tertutup. Of course saudara mara, kawan-kawan you all semua mestilah nak join kan. So boleh cerita sikit tak waktu tu? Okay. Tapi secara jujurnya kalau yang tengok ni mungkin ada yang orang cakap tengah 50-50, alamak nak kahwin sekarang ke masa PKP ni, ataupun nak tunggu nanti bila dah boleh invite ramai orang ke tak ke, macam mana kan. Nasihat saya ataupun saya dengan Nabil, kalau kata kerajaan Jabatan Agama bagi korang kahwin masa tu, korang kahwin. Satu, jimat. Yes. Yes. Kita bukan nak cakap pasal duit lah. Cuma kita dapat ni, orang cakap kita dapat benda yang best dekat situ. Orang yang penting ada dekat situ, itu satu benda yang orang cakap the important things lah.
And then one more thing, sekarang ni dengan COVID dan sebagainya, memang that's the best way untuk this is the best time untuk korang kahwin jugalah. So bagi kita bila dah sampai jodoh, kalau tunggu lagi nanti itulah kan. Sebenarnya kita orang pun terfikir juga macam macam mana sebab nak delay ke, nak macam mana ke, kebetulan masa yang kita nikah tu bukan PKP, yang betul-betul PKP sekarang. Masih boleh buat wedding juga tapi tak boleh lebih 50 orang macam tu. So kita decide, tanya Nabil macam mana? Kalau PKP sanggup tak kahwin kat Jabatan Agama? Dia kata lantak lah kahwin je lah kat Jabatan Agama. Kahwin Jabatan Agama lah. Kalau gitu. So adalah a few things, moment yang macam kan sebab kita mula-mula kita dah plan nak nikah pun dekat hotel, dah ambil kain, macam-macam benda lah. And also family Nabil pun memang sepatutnya wedding reception Nabil dekat Langkawi pun tak boleh buat preparation, especially yang tu hampir setahun kita orang buat preparation untuk that reception wedding dekat Langkawi. Nabil dah pergi balik Langkawi dengan family, pergi balik hari sebab meeting dengan orang sana and everything kan. Bawa team dari KL, siapa yang bertugas untuk berada dekat Langkawi untuk reception nanti diorang dah bawa banyak kali lah. Kat situ pun dah berhabis banyak juga kan, ulang-alik tu. Betul. So tak jadi, tapi tak apa, duit yang tak jadi tu boleh bagi kita. Itu yang penting. Yelah macam korang kan tak melalui, macam Aida kan, especially perempuan kan, dia mesti imagine yang wedding tu akan jadi alah macam-macam lah kan, dalam bayangan dia tu macam-macam ke dalam bayangan Nabil sebenarnya? Itulah cakap saya bukan macam perempuan biasa. Saya bukan. Saya memang sikit orang biasa. To be honest, saya tak ada wedding dreams. Bila family Nabil ke tanya, my family tanya apa you punya wedding dreams, ataupun saya punya wedding planner tanya, adik nak kahwin macam mana? Macam mana? Tak payah ramai, ada beritahu dah. At first memang I letak I punya orang kurang 100 orang pun sebab saya memang tak ada kawan. Dan kawan, kalau kurang 100 tu, kira macam itu ramai jugalah tu bagi saya sebab ada wedding dream. So, Nabi untung lah. Kalau nak cari, I nak pakai baju designer ni, I nak pakai baju designer ni, I nak berkepak, tak ada. Yang berkepak-kepak tu kita buat masa perform. Nyanyi. Atau mungkin kan, I sebenarnya salah soalan, macam mana Nabil bila harapan untuk buat wedding yang gah tu macam PKP pula. Frust ke Nabil? Actually tak stress langsung because like Nabil dari dulu pun memang planning nak wedding kecil-kecilan. Nai tak suka nak macam overspend something yang to me unnecessary. Lagi baik duit tu boleh gunakan untuk selepas kahwin daripada spend so much on one event saja. Betul. So bila while doing the preparation semua, bila tengok budget semua, I was like macam this is not the budget that I was thinking of, like macam to go macam exceeding. Tapi like memang alhamdulillah ada rezeki, cuma like I didn't feel like macam the necessity nak spend that much je. Cuma bila PKP jadi semua, like macam I was like ada hikmah dia. Mungkin lagi bagus sekarang ni kita boleh tengok pun banyak orang lose their jobs, tak ada job, and alhamdulillah kita tak spend so much untuk something yang untuk satu hari je kita boleh pakai benda tu in a long run, which is so much better. Ada hikmah dia in everything. Betul. So korang memang tak ada plan langsung lah untuk macam ada satu majlis ke lepas ni kan? Mungkin masa takkan ada lah kan. So betul lah, memang berkahwin pada musim pandemik ni, of course lah pandemik tu kita memang tak nak welcome dia pun datang kan. Betul. Tapi di sebaliknya dia ada
pro dia boleh banyaklah menjimatkan dan macam-macam lagi kan. Juga mungkin penonton ataupun kawan-kawan selebriti yang mungkin ada plan nak kahwin tapi diorang pilih untuk tunggu dulu dah tak PKP ataupun nanti dah boleh kahwin nak jemput ramai sikit baru diorang nak buat. Kita for me macam itu kan hak masing-masing kan. Betul. Sebab mungkin bagi diorang mungkin family diorang ramai and then mungkin bagi diorang itu kenang-kenangan yang diorang nak buat grand sikit sebab dekat setahun sekali apa dah? Seumur hidup. Sekali seumur hidup. Jangan setahun sekali tu raya. So macam bagi kita orang pula Nabi memang tak sabar-sabar. So buat aduh. Gitulah korang ni. lama nak kahwin. Kahwin. Nabil hanya mampu ketawa je di situ. Okey, so kita nak tanya, sekarang ni tengah PKP dan COVID yang semakin mengganas yang kita tak tahu bila akan habis. So macam Aida sendiri dan Nabil, macam mana korang jaga kesihatan, especially Aida lah kan yang tengah mengandung. So rutin harian Aida untuk menjaga kesihatan tu orang kata macam mana? Okay, setiap pagi kita bangun, so lepas subuh kita akan exercise. Lepas kita exercise, Ni macam challenge rutin harian je. Challenge rutin harian. kita makan light breakfast dia dulu. Lepas tu kita buat aktiviti macam menanam pokok. Okey, bila part menanam pokok tu ada tak percaya dah. Mula percaya juga. Betul. Nabi suka ni gardening. So nanti saya tunjuk kat bawah gardening. Ada mama. Lepas gardening kita buat apa dia? Kita kemas rumah. Lepas tu sampai Nabi kemas rumah, saya pula kemas dapur. Walaupun Nabil yang masak, you yang kemas dapur. Tak. Kalau saya tengah belajar untuk masak, so saya masak lah. Serius lah. Nabil geleng ya. Dayang, cakaplah aktiviti. Ada aktiviti lain? Mungkin korang ada special supplements ke kan, macam Nabil vitamin C dia selambak, Aida pula untuk vitamin C Aida pula ke? When it comes to supplement, memang kita orang ambil 3 supplement which is vitamin D, vitamin C and also zinc. Sebab these are the things yang macam important kalau kena COVID pun kita kena makan benda tu. So in the house pun kita semua practice benda tu. So just untuk tingkatkan imunasi kita, sebab takut kalau sesiapa terkena COVID ke apa benda, at least our antibody is already strong untuk withstand masalah tu lah. Macam aktiviti. Tadi tanya pasal vitamin. Aktiviti apa lah? Aida mungkin dengan senaman untuk melahirkan mungkin? Betul, senaman. Kan? Senaman pernafasan mungkin? Yang ni kita senaman. Korang. Okay, so faham lah waktu PKP ni tak banyak aktiviti yang boleh dilakukan di rumah. Selain daripada melayan anak-anak buah seharian. Macam belah. Apa dia? Cakap belah je. Saya betul lah, memang Alhamdulillah, like I said just now, like semua pun ada hikmah dia. So macam walaupun kita tersekat dekat rumah, tapi
it's good that kita dapat family bonding. Kita boleh rapat boleh spend more time with the kids and stuff like that. And kalau once dah start kerja dah susah dah lepas tu. Oh, betul-betul. Kau dah kenapa? Sonok dia. Okay. Okay, kita nak tanya macam kebanyakan pasangan yang dah baru berkahwin ni kan, yang dah baru berkahwin, dia akan memilih untuk hidup sendiri kan. Tapi macam you guys, korang duduk dekat rumah family. So ada tak macam macam korang ada rasa macam kurang selesa ke apa ke, ataupun kenapa memilih untuk bersama dengan family? Itu biasa jawab lah ya. Boleh. Bukan tak ada rumah sendiri, tapi saya takut nanti kalau duduk rumah nanti Nabil tak makan. Itulah sebenarnya ya. Itu sebab utama. Tapi bagus jugalah sebab macam bila kita duduk rumah sana, bila kita 2 orang je, Nabil lah semua buat semua benda. Lepas tu masak, mengemas, semualah cuci benda semua pun Nabil buat. So bila kita dapat duduk bersama keluarga, that kerja tu dapat diagih-agihkan dengan orang lain. Dengan orang lain. Lagipun kan, dan rezeki korang lah dapat baby awal, so that ada orang yang boleh tengok-tengokkan Aida kan, at least. Aida kenapa serius tiba-tiba? Tiba-tiba terdiam kenapa? I salah cakap ke? Ni lah masalah dia, bila kita dah lama tak berinteraksi dengan manusia. Kita jadi macam baru terasa. Kita ada kawan. Okay, kalau tak keluar. Tapi mungkin tiba-tiba lah dia serius pula kan. Mungkin ada pasangan yang tengah tengok ke rasa macam, ada juga yang DM ataupun sebab Aida kan selalu upload video ataupun IG story, ada anak buah, ada family dekat rumah. Dia orang macam, you duduk dengan mother-in-law ke? You duduk dengan family Nabil ke? Macam tak macam rasa selesa ke, ataupun rasa macam privacy semua tu. Privacy ke? For me macam it's depends dekat you lah, you nak fikir negatif atau positif. Bagi saya macam bagi Aida macam lepas dah tak PKP ataupun lepas saya dah deliver baby nanti, I will be so busy. Lepas ni dah mula kerja and everything, takut nanti dah tak boleh nak spend time macam sekarang. So this is the right time untuk spend time dengan family lah. And then one more thing, because before this memang Aida memang tinggal seorang. Kalau dekat KL memang I tinggal seorang sebab my family tinggal kat Melaka. So bila kahwin dengan Nabil, because Nabil memang family guy, memang tinggal dengan family, I rasa macam baik. Sebab dari dulu nak kahwin dengan anak mak. So rasa sunyi sangat kan. So bila ada dekat sini rasa macam bestnya macam tu. Rasa macam dekat dengan keluarga lah at least kan. Orang lain mungkin dia punya orang cakap dia punya pemahaman ataupun dia punya kehendak tu lain lah. Okay. Mungkin dia memang kalau dekat rumah tu memang tinggal dengan family. Jadi bila dah kahwin dia nak ikut suami. Ataupun bila dah kahwin tinggal luar lah dengan bini. Macam Nabil pula dengan situasi sekarang ni, kita lebih prefer untuk tinggal dengan family. Sebab apa-apa hal kita memang ada dekat sini. Yang penting makan terjaga. Dia cakap lagi sekali. Itu memang important part lah. Sebab saya macam adik memang kejap-kejap nak makan, kejap-kejap nak makan. Kadang-kadang nak prepare, tapi memang dia prepare 24 hours. Macam hotel kan, call je dapat order. Kadang-kadang almost every night juga dalam pukul 2-3 pagi dia macam ini lah apa nak makan apa. Kita turun lah buat apa benda dia nak makan ni. Okay, mungkin Aida ada tips lah macam untuk pasangan kan yang tinggal bersama keluarga mentua kan. Okay, Aida mungkin ada tips macam mana nak bawa diri kat rumah mentua.
Sebab Aida macam beruntung juga ada Nabil yang macam sentiasa sokong, yang very supportive. Cik kembang dah. To be honest, Koyak sikit. bukan koyak. To be honest, saya tak ada tips. Sebab masing-masing punya family is masing-masing ada perangai masing-masing. Macam cuma apa yang saya boleh kata, saya bersyukurlah dapat kahwin dengan Nabil, and family dia memang terima saya seadanya, and 100% terima saya macam tu lah, macam tu. So sebab mungkin ada yang rasa macam kalau tinggal dengan mak mentua kau kena bangun pagi-pagi kan, tunjuk muka kat bawah ke, nak kena masak kan. Alhamdulillah mak dan mama nanti tak masak sama macam saya. So dia punya perangai lebih kurang saya juga, so advantage tu kan sama lah. Macam mama memang tak masak, so sama dengan saya macam mama cakap tak payah masuk dapur. Okey. So maknanya sebelum awak kenal dengan berkahwin, kena kenal dengan family, itu memang betul important. Kalau kita kahwin tapi ada orang cakap dah awal-awal lagi dah tak selesa dengan mak, dah cakap-cakap macam ni, dah cakap-cakap belakang, mak dia macam ni, mak dia macam ni, itu memang benda yang korang kena elak lah. Itulah tips dia, tu je lah. Macam Nabil sendiri masa nak bawa Aida berjumpa dengan family Nabil dan nak bagi tahu nak kahwin apa benda semua tu. So macam Nabil bagi tahu tak macam kita nak kena tinggal kat sini, kat rumah ni. Bagi tahu awal-awal ke yang memang you all akan tinggal bersama dalam sebuah rumah? Actually memang kita orang kita discuss macam-macam dah. Kita agree on a lot of things, we discuss everything, sebab kita tak nak macam lepas dah kahwin baru kita nak discuss kita nak duduk mana, apa benda semua. No, kita kena benda tu dah kena plan awal-awal dulu. Before you execute anything, you have to plan. So memang dari awal dah bagi tahu dia memang plan Nabi nak kahwin dengan dia, this is my family, bawa jumpa terus terang dengan everything. So dia to me lah, macam to us that kita tak patut ada secret between each other. Like macam even macam setengah orang macam takut nak bagi phone. Macam Nabi dengan Aida ni memang tak ada jenis macam tu lah, yang macam ambil lah kau phone aku, pegang lah. Sebab macam kita tak ada rasa nak perlu hide anything, because we feel like macam when everything is transparent, then it's easier for us to communicate. Sebab when it comes to relationship, communication is key. Betul. So sebenarnya masa awal-awal Nabil macam nak serius tu, dia ada tanya, dia kata macam you okay ke kalau nanti kahwin, I rasa I tak boleh terus macam keluar dari rumah lah. Okay. So dia nak last and everything. I cakap dengan dia, I don't mind, I suka. Tapi rumah I dengan rumah Nabil tak jauh pun. So kita orang bila awal-awal kahwin tu kan tak PKP, so kita memang on off lah. 2 hari my house, dan kejap lagi datang rumah mama. Tapi mama and daddy pun memang tak kisah. Dan kita pernah interview diorang, dia cakap tak kisahlah kau nak duduk mana. Memang bila PKP ni memang kita prefer sangat untuk duduk kat sini. Apa-apa lah, tadi dah ulang kan banyak kali. Jangan kali ketiga ulang. Okay. Tapi macam korang memang sangat blessed lah, sebab ada family support yang sangat kuat. Lepas tu husband yang sangat supportive, dan Aida pula sangat supportive towards Nabil. Dan yang paling bersyukurnya sekali, korang dah kahwin terus dapat baby. Itu memang satu planning ataupun tak plan? Planning ataupun tak plan? Kita memang plan nak buat anak. So memang macam lepas kahwin je kita terus on je lah. Bila Nabi nak propose kat dia, sebelum tu dia dah kata, I nak buat anak. Dia kata, okay tu kahwin. Sebab satu sebab Nabi memang ready nak kahwin dah lama kan, sebab dah beli cincin dah dulu tapi tak jadi. Alah, Aida ni kenapa?
Jadi kita dah tahu dah, oh dia memang ready ni. And then Aida pun ready lah juga. So and then kita calculate umur tu macam oh tak boleh lah, nanti kalau anak kita kecil lagi kita dah tua dah. So macam and then mama tu because kita memang suka budak-budak. So itulah plan dia. Macam ni lah. Itulah ceritanya. Nabil nak cakap apa? Tak nak cakap Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Tapi masa tu korang pun memang dah ready dari segi mental, pada segi fizikal lah. Macam ada anak sendiri dia macam tak sama macam jaga anak buah macam tu. Tak ready pun. In the end, nobody is really ready to have a kid. Like macam when you don't have a kid, nobody is really ready. No matter berapa banyak buku you baca ke, berapa banyak you study ke, tapi bila ada baby tu, everybody punya baby akan jadi different. So every baby ada different experience. So you won't be exactly ready. So it's an experience for you to actually go through jugalah. So we are ready to go through that experience. Tapi kalau nak excited, Nabil lagi excited pada saya lah. Nabil memang excited lah. Korang dah start beli barang baby semua ke? Tak, kita dapat sponsor. Okay. Tak. Nak beli macam mana sebab sekarang ni pun memang tak boleh keluar. And then Aida memang tak suka beli online. I memang bukan tak pandai, memang tak pandai pun. I tak suka kalau nak beli barang. Jimat duit you, Nabil? Tak juga, Nabil yang beli online. Kaki beli online. So barang baby memang satu pun kita tak beli lagi. Alhamdulillah we ada collaborate dengan a few brands yang banyak jugalah yang kita jimat. Tapi adalah kot barang a few things yang memang kita kena beli sendiri, cuma Aida prefer untuk nanti kena pergi and tengok and baru beli macam tu kan. Sebab kita kalau nak beli, bagi I lah macam kita nak beli yang betul-betul proper kan. Tak nak lah 2-3 kali beli nanti membazir. Membazir pula kita tak suka membazir. Tengok. Kalau dapat ambil gambar berdua muka tadi, riak muka tu. Okay, so boleh tak kita nak macam buat throwback lagi sekali. Tadi throwback kisah kahwin kan. Ni throwback masa korang bertunang. 28, salah. Berapa hari bulan bertunang? Berapa hari bulan? 28 hari bulan 4. Dia ingat lah. 20 sampai 20 bulan 20. So masa tu korang buat announcement through Google Meet kan? So macam mana pula tiba-tiba terfikir untuk buat announcement yang macam tu? Sebab masa tu baru PKP 1.0. Ya, betul. Okay, masa tu Nabil propose Aida masa my birthday 17 hari bulan 3. And then dia diingat. Cepat kan? Tak, nasib baik dia buat masa birthday. Tanya juga. Aku birthday dia sebab tu ingat. Okay, lepas tu kita expect macam tiba-tiba je sehari ke 2 hari lepas my birthday tu memang PKP. Dah start PKP. And then kita macam alamak, kita kena, orang cakap kan adat Melayu kena merisik, kena bertunang. So kita cakap Nabil macam mana, kita nak tunggu ke atau macam mana ke. So kita orang masa tu pun tak boleh nak decide sebab kita tak, masa tu kan first time, tak tahu berapa lama, boleh 2 minggu. And then bila fikir balik, ini rasanya memang sampai birthday Nabil ni memang PKP juga ni, memang tak boleh buat apa-apa. So my family and also family Nabil setuju macam mana pun kita nak kena berbincang awal sebab Nabil kan nak kahwin cepat. I tanya Nabil lah, okey ke kalau kita buat online je. Nabil macam dia pun memang dah terfikir lah, and then bagi tahu Daddy, then diorang semua setuju, so kita buat lah. Apa je lah yang dekat rumah tu kita buat. Video pun memang Aida videographer, Nabil videographer untuk rumah dia.
Make up sendiri. Baju pun memang delivery je. My family pun baju delivery je. Pakailah apa ada macam tu. Orang macam FMG kita pakai baju raya tahun-tahun sebelum-sebelum je. Sebab kita orang memang every year kita orang ikut tema warna. So semua pakai yang sama, warna yang sama. Jadi memang semua orang ada set yang sama. Jadi senang lah bila nak pilih, okay kita pakai warna pink lah, semua pakai pink. Senang gitu. Because kan I cakap my family tinggal kat Melaka. Tapi diorang pula kebetulan datang KL sebab nak celebrate my birthday. Jadi dia kat situ, my mom, my dad, my little brother stuck dekat my house. And then bila nak bertunang tu pun memang dia stuck juga. Baju tak ada. Kesian. Tak bertunang kan. Mana tahu. Itulah sampai 3 bulan kalau saya kata tak apa-apa. Baju semua delivery, beli terus delivery, pakailah apa ada pun. Skrip pun memang buat sendiri, type apa, and hantaran pun memang semua orang delivery lah, memang delivery je, memang itulah. Tapi orang cakap lain daripada yang lain lah. Yelah, sebab masa tu pun baru PKP 1.0 yang baru sangat kan. So macam orang tak terfikir lagi dengan Google Meet lah, apa benda semua tu. Sebaguslah korang. IT tu mantap. Okay, nak tanya Nabil. Apa dia? Apa dia? Tak dengar. Nak kahwin juga, kita kena jadi kreatif. Nak kahwin juga. Betul-betul. Okey, nak tanyalah Nabil, perubahan paling ketara dalam diri Nabil sebaik sahaja bergelar suami. Perut Nabil. Perut Nabil. Betul. Perut Nabil paling perubahan ketara sebab Nabil sebelum ni tak adalah perut, tiba-tiba berperut sebesar Aida sekarang. So Aida dah 6 bulan, Nabil punya perut sama 6 bulan macam dia. So tahu dah macam mana. Inilah sama-sama merasai tu. Dia maksudnya Nabil nak support dia, bagi support system. So badan dia dah besar. Tak apa, don't worry baby. Badan I pun besar sama dengan you lah. Kakak tu macam you punya perubahan lah, macam tiba-tiba je you ada bini yang kena jaga bini, tanggungjawab you, apa you nak kena buat. Nak kena pandai masak pula, tiba-tiba tak pernah masuk dapur, kena masak. Betul, actually like before kahwin Nabil tak masuk dapur. Nabil tak ada nak masak ke apa benda. The only time Nabil masak actually Nabil masuk dapur untuk masak Maggi je. Tapi now selepas kahwin, because Aida of course lah takkan dia nak makan Maggi. So dia of course kadang-kadang dia nak makan benda lain juga. So Maggi lah, kadang-kadang nak makan burger lah, kadang-kadang nak makan ni lah, nak makan tu lah. So ikut mood dia. Bila apa dia nak makan, Nabil belajarlah macam mana nak masak benda tu and belajar masak from there. And then tak suka mengemas, sekarang suka mengemas. Bukan suka, sempat mengemas. Banyak apa tu benda yang Nabil tak buat selama ni, Nabil buat sekarang for Aida. Sebagai suami, tanggungjawab tu besar. And like apa tu, I do whatever I can to make her happy. Okey, macam Aida pula, perubahan pada diri Aida lah selain daripada mengandung. Macam tak ada perubahan. Mungkin dari segi perangai ke, sekarang ni mungkin dah nampak dah perangai ibu-ibu ke. Perangai tu ada. Sebelum kahwin, Aida ni orang yang sangat-sangat disiplin, orang yang sangat hardworking. Tapi lepas kahwin, sebab dia mengandung, tak tahu dia punya putus ke apa, tiba-tiba dia jadi malas gila. Belum putus lagi. Itu mungkin pembawakan budak. Alamak, kena malas tu baby. Rasanya sama. Kalau perubahan yang ketara tak ada. Ada. Dulu dia workaholic. Dulu dia workaholic. So sekarang ni lepas dah kahwin dia a bit more relax. Dia boleh macam dia baru nampak dunia macam tu lah. Oh ni dunia sebenarnya macam tu. Oh ini kehidupan. Kita hidup juga tapi macam dalam camp kan.
Tak adalah macam banyak benda kena jaga, ini tak boleh. Dan macam because I kerja tidur mungkin 2-3 jam je, yang lain semua memang kerja. Kadang-kadang Baring pun bikin tidur je. Baring fikir kerja. Itu sekarang. Baring Kita makan pun pergi tidur. je bikin kerja je. So sekarang ni macam nak buat apa pun buat je lah. I really sorry lah sebab Nabil sekarang memang kena buat semua benda. And then itulah yang perubahan tu Nabil je lah banyak. Mungkin lepas ni kita interview lepas Aida dah bersalin, mungkin perubahan jadi ibu pula. Ke Nabil juga ni tak tahulah kan. Ni kira kita ibaratkan Nabil ni kena scam lah. Alah, kesian you Nabil. Kan? Kita rela hati kena scam. Okay lah. Thank you. I rasa macam untuk pasangan kat luar sana kan yang macam baru berkahwin dan yang sedang mengandung, mungkin ini satu yang diorang boleh nampak lah, satu side yang diorang boleh nampak dan diri diorang juga. So kan mana yang macam Nabil sebut pasal perubahan diri dan macam-macam lah, macam mana Nabil jaga Aida, macam mana Aida boleh hidup dalam sebumbung dengan mertua yang macam tak ramai orang boleh buat benda tu. So at least buka lah mata diorang dan at least diorang lebih positif lah pandang benda ni. Sekarang ni macam tak bagus sangat untuk tengok benda yang negatif kan. So at least perkongsian hari ni, sharing hari ni boleh memberikan satu impak yang positif pada diorang. Betul tak? InsyaAllah. Harap-harap sekarang ni memang betul lah, kita sekarang ni nampak banyak sangat negativity. Orang semua pandang more towards negativity. InsyaAllah harap anda semua yang tengah menonton ni boleh dapat sedikit sebanyak daripada positivity daripada kita orang and rasa semangat lah lepas ni. InsyaAllah. Okay, tapi kita tak habis lagi. Kita cakap. Ya? Terima kasih cakap. InsyaAllah tak lama lagi mungkin. So kita nak main games, tapi games kita lebih santai dan relax. Sebab kalau tidak korang-dorang ni kena lari, tapi tak apalah kan. So kita ada soalan untuk Aida dengan Nabil, tapi kita buat tiga lah Kita tanya Nabil dulu. Dan setiap soalan yang diberikan ni kalau betul akan dapat 1 markah. Tapi hanya 15 saat diberikan. Okay. Nabil dah ready Google. Nak Google apa? Google ya. Okay, sekejap 15 minit ya. 15 minit? Okay. 15 minit pula 15 saat. Sorry. Okay, soalan pertama untuk Nabil. Jeng. Berapa besar? Okay. Panik. Berapa besar saiz baby anda sekarang? Gambarkan dalam bentuk buah-buahan. 15 saat dari sekarang. Okay, anggaran saiz baby Nabil rasa besar sikit daripada mangga. Mangga India. Mangga India dalam besar macam ni. So rasanya lebih kurang dalam besar ni lah. Mungkin besar sikit sekarang. 6 bulan dalam besar ni kot. Macam tu Macam mana Nabil tahu? Nabil rasa lah. Aida ada apps yang pregnancy tu tak? Ada? Ada. Patutlah dia tahu. So sebenarnya salah dia sebesar papaya. Dah besar papaya dah? 6 bulan dah saiz papaya dah? Ya ke? Last Nabil check. Nampak tak? Alah, dah papaya lah. You Google ke tu? Sekarang tengah Google. Okay, kosong markah Tengok gambar tu gambar mangga lagi. Oh, gambar tu gambar mangga lagi. Itulah, sekarang tak tahulah. Dah lama tak check. Okay, dia sebab papaya yang gambar mangga tu tak saya macam 5 bulan kot. Okay. Seronok kan? Macam dia boleh digambarkan melalui buah-buahan. So you boleh imagine macam mana. Yang tu pasal buah ni kan. Aida hari tu rasanya waktu baru 3 bulan gitu kot. Baru 3 bulan gitu. Ada gambar buah lah kan. Sayang, baby dah besar betik lah. Pasal macam
Besar gila kot. Lepas tu dia tunjuk gambar tu kan. Gambar buah peh. Dia kata betul. Aida kenapa tak nampak keluar frame sudah? Sebab saya nak makan buah. Saya bukan orang yang makan buah-buahan. So macam tengok gambar ni, buah tak teringat tu. Buah peh. Lepas tu cakap Nabil, anak ibu besar papaya. Dia tu besar je. Dia kata betul ke? Kalau apa? Macam kalau hijau. Hijau bukan papaya. Saya kata, mungkin yang muda punya. Yang muda. Dia Google. Dia kata, dia kata, buah ni. Okey. Nanti kena beli kamus tau kalau nak ajar anak nanti. Risau anak salah kenal buah. Tu Nabil ingat tu. Beli kamu anak. Sekarang Alhamdulillah dah saiz betul. Okey, soalan yang kedua. 3 makanan yang Aida suka makan masa mengandung dan tak suka makan masa mengandung. 15 saat dari sekarang. Suka makan Maggi, dia suka makan burger, dia suka makan durian. Tapi durian tu dia tak boleh makan sangat sebab dia nak jaga. Maggi tu pun dia tak boleh makan sangat sebab dia nak jaga. Burger tu yang selalu makan. Okey, yang dia tak suka makan masa mengandung? Dia tak suka makan sayur, tak suka makan buah, dia tak suka makan benda-benda yang masam. Betul Aida? Okey, betul. Betul tak? Betul salah? Kakak soalan lain lah. Betul lah. I tanya 3 makanan yang Aida suka makan waktu mengandung. Tapi bila mengandung sekarang, I tak nak makan tu. Oh, yang suka makan tapi time mengandung tak suka makan? Ya. Oh. Tak ada lah. Macam tu tak ada. Tak ada semua okey je. Ada pedal. Okey. Tapi tak nak bagi markah lah. Yang cuma pedas. Sekarang dulu dia tak makan pedas, sekarang dia makan pedas. Okey. Itu je. Itu je. Yang lain tak. Adalah, okey. Sayur, mula makan sayur, mula makan buah-buahan. Walaupun tak suka, dia mula makan memaksa diri. Sikit lah. Okey, walaupun panjang lebar penjelasan Nabil, tapi Nabil tak dapat markah sebab dah habis masa. Salah kan jawab. Kak kena speaking Kak. Dia tak faham sangat. Alah. Kau tahu tadi buat soalan dalam English. Okey, last soalan untuk Nabil. Okay, bila baby lahir nanti, azan dilaungkan di sebelah kiri atau kanan? Iqamat pula belah kiri ke kanan? Nabil kamat kat muka dia. Nabil asal kat muka dia terus. Mana muka mak gigi? Rasanya kiri. Azan. Apa tu azan? Apa? Azan telinga kiri. Ya kan nanti doktor tanya doktor belah mana doktor? Dia sebenarnya soalan ni macam biasanya orang akan azan di telinga kanan. Macam tu. So iqamat telinga kiri. Tapi orang akan azan macam dekat muka dia juga kan. So dengarlah dua-dua belah pun. Oh ya, betul. So dia dapat round sound kiri kanan dua-dua. Okey. Tahniah Nabil, semua kosong markah. Okey, kita tengok Aida pula. Okey, Aida ready? Okay. Perlu ke depan macam tu? Takut Okey. Pil yang wajib dimakan ketika hamil. 15 saat dari sekarang. Folic acid. Oh, pandai. Betul lah. Dulu Nabil makan folic acid juga tak masa sebelum kahwin? Sebelum kahwin. Sebelum Aida mengandung ni, maksudnya korang dah kahwin tak makan folic acid tak? Nabil tak makan. Dia kan folic acid ni lelaki pun boleh makan juga. Sama je ambil sebiji sehari. Betul. Betul. Tapi masa Aida mengandung ni tak payahlah ambil. Macam ni persediaan untuk sebelum proses itulah untuk korang punya inilah estrogen semualah. Sepatutnya ambil 3 bulan sebelum. Betul. Minta. Tapi sebab bila kita dah kebetulan sebenarnya bila I baru je dapat tahu I pregnant and then Epiton
kira ambil Aida as to do the campaign with folic acid. That's why I tahu sikit-sikit lah pasal kepentingan folic acid tu. So mungkin penonton yang kat sini yang tak tahu, folic acid tu korang boleh ambil kalau lagi bagus 3 bulan sebelum nak buat anak lah, senang cakap. Supaya adalah orang cakap kelebihan dia macam nak kurangkan kecacatan tube nutrien dan sebagainya lah, macam tu. Betul. Dan lelaki pun digalakkan ambil folic acid. Sama je. Itu baru nak tahu. Saya tak tahu. Okey, soalan yang kedua. Aida dapat satu markah yang tadi. Alah, kau bagi satu soalan je dekat Aida, memang Aida dah menang dah. Okey, second question. Apakah makanan yang Nabil mengidam nak makan ketika Aida hamil? 15 hari sekarang. Tak ada. Confirm Confirm. Ada. Okey. Apa ni burger? Tak ada. Tak ada. Okey. Aida satu lagi markah. And last kali. Cuba buat reaksi muka Nabil kali pertama Nabil tahu Aida pregnant. Macam ni. Ni lah konon-konon ni macam ni lah yang tu. Kit tu. Kali sikit. Sisa. Betul ke Nabil? You perasan tak benda tu? Macam tu. Kalau di office tu dalam kotak produk kita orang. Lepas tu dia suruh buka, nak ingat sampah dalam tu. Lepas tu dia buka dah cakap, apa benda ni kan? Lepas tu dia tiap. Dia angkat macam, serius lah. Dapat bayangkan lah masa tu. Oh, yang masa korang buat photoshoot tu Ada video. Ada video. Ada video tu. Okay, so tahniah Aida menang 3-0. So girl power, kita bagi Mami menang. Yeah. Okay, Memang so kita kalah. Oh loh, tengok dia buat sweet-sweet lagi di saat terdesak. Di saat terdesak tau. Okay, sebelum kita mengakhiri segmen hari ini, so apa ucapan daripada Nabil dan Aida kepada viewers, personal pengantin, mungkin ada tips ataupun ada nasihat yang korang nak bagi pada orang yang baru nak berkahwin. Untuk Nabil, rasa pada menonton semua, just be yourself. When you be yourself, insyaAllah you will find the right person, the right partner. Because don't try to be anybody else. Bila kita nak cuba macam setengah lelaki nak cuba macam tunjuk kepoyokan dia lah, macam-macam dia. Sedangkan mungkin dia sebenarnya bukan di sebelah rumah, bukan macam tu. So don't be that person, a different person dekat dalam dan luar rumah. Be yourself. Because in the end, you akan bawa their partner into the house and dia akan tengok you as how you really are. So, kalau you portray yourself different dekat luar, lepas tu dia jatuh cinta dengan karakter tu, and then bila you balik rumah, you bawa karakter lain, then dia macam, aku kena scam ke apa? So, be yourself and the right person will find and fall in love. So nampak tak, dia dah keluar dah aura pakar motivasi dia. Aida ada apa-apa nak cakap? Bagi saya pula untuk pasangan yang dah nak berumah tangga ataupun ada keinginan untuk berumah tangga ataupun yang nak cari pasangan, sama juga macam Nabil, jadi diri sendiri. And then bagi adik lah kan, jangan dengar cakap orang lain lah. Dengar you punya hati cakap apa macam tu. Sebab sometimes bila kita kenal orang, tiba-tiba macam kawan cakap macam ni, orang lain pula cakap macam ni, you surround dengan very negative vibes. Susah orang cakap, susah lah nak dapat keputusan yang baik macam tu. So bagi adik macam apa yang kita orang buat lepas dah kenal tu, kita terus itu cakap Nabil, kalau you nak main-main just forget it lah. Macam tu. Saya cakap kalau you betul-betul nak, then jom kita buat betul-betul macam tu. So we both orang cakap bekerjasama untuk capai apa yang kita nak. Kalau one side je yang buat, one side lagi main-main, takkan jadi. Seriously, takkan jadi.
And then kena transparent. Macam kita orang, kita don't mind kalau I bahan Nabil punya ex ke, Nabil kalau bahan I punya ke belakang pun kita orang macam memang tak kisah. Maybe itu kita orang punya perangai, tapi ada juga pasangan yang pelik macam tak apa ke kau cakap pasal ex dia? Kau cakap pasal ex Aida? Kita memang tak kisah Because it's part of us. It's our past view who we are now. So kita terima seadanya. Kita orang makes as a jokes lah, macam benda-benda yang bagi kita macam tak penting lah kan. Kita nak buat so it's okay. So yeah. Okay, betul juga, make sense lah. Benda tu semua yang menjadikan siapa kita hari ini kan. Tapi bukanlah kita gurau kita bagi dia kontak dengan ex, tak dah. Itu melampau. Kalau berani. Nak hidup jangan berani bro. Jangan buat. Okay, so thank you so much atas masa dan sharing korang pada hari ini, pada malam ni. Mungkin kita boleh jumpa lagi. Didoakan semoga Aida dan Nabil berada dalam keadaan yang sangat sihat walafiat, sentiasa dilindungi Allah insyaAllah. So kita jumpa lagi lepas ni, mana tahulah kan insyaAllah. Thank you korang. Good night. Assalamualaikum. Salam.